Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وبعد. أيها المؤمنون اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam ini menyambung siri kuliah pengajian kita di surah Ad-Diniyah. Kita menggunakan kitab Bahrul Mazi juzuk 17. Bahrul Mazi juzuk 17, tajuk baru bab yang ke-17, bab ma jaa fi tarki zinatid dunya. Bab yang telah datang ia pada menyatakan meninggalkan perhiasan dunia. Muka surat 135. Muka surat 135. An Abdullah bin Mas'ud qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam استحيوا من الله حق الحياء. قال قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. قال ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ولتذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Daripada Abdullah bin Mas'ud katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah malu kamu daripada Allah sebenar-benar malu. Katanya, kata kami ya Rasulullah bahwasanya kami malu. Alhamdulillah. Sabdanya tiada begitu, tetapi malu daripada Allah sebenar-benar malu bahawa memelihara engkau akan kepala dan barang yang melengkapinya, dan perut dan barang yang meliputinya, dan hendaklah ingat akan mati dan hancurnya. Dan siapa berkehendakkan akhirat, ditinggalkannya akan hiasan dunia, maka siapa memperbuat ia demikian itu, maka sesungguhnya malu ia daripada Allah
sebenar-benar malu. Baik tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, tajuk kita pada malam ini kita nak tengok hadis Nabi SAW yang membicarakan berkaitan dengan tarki zinatid dunya, meninggalkan perhiasan. Zinah maknanya perhiasan dunia. Kerana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, manusia ini banyak keinginannya. Dia suka kepada wanita, dia suka kepada anak-anak, dia suka kepada pangkat, suka kepada harta, emas, perak dan sebagainya. Itu keinginan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala sebut, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Sadaqallahul azim. Nanti kita akan sebut, kita akan huraikan maksud daripada firman Allah Subhanahu wa taala ini. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, telah lalu dalam juzuk yang ke-16 dalam kitab Bahrul Mazi ini segala masalah dunia dan kejinya dan pengenalnya dan lainnya. Maka telah maklum yang dikatakan perhias dunia itu iaitu perhias hidupan dunia daripada harta dan anak-anak, isteri dan selainnya. Ini ayat yang kita bacakan tadi. Apa yang manusia suka, apa yang dihiasi indah, elok, perhiasan dunia ni pada pandangan manusia, apa yang manusia suka, Allah dah sebutkan kepada kita di dalam Al-Quran. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Pertama sekali dijadikan indah pada pandangan manusia itu. Apa yang manusia suka? Kecintaan kepada hubbus syahawati minan nisa. Quran sebut satu-satu. Cinta kepada apa yang diingini, apa yang disukai, syahwat. Hubbus syahawat minan nisa, pertama sekali suka wanita. Kan? Hubbus syahawati minan nisa, pertama suka perempuan ataupun wanita-wanita. Wal banin, anak-anak. Wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, harta yang banyak daripada emas dan perak. Wal khaylil musawwamah, dan kuda-kuda, Allahumma shalli ala Muhammad, kuda pilihan. Wal an'ami wal harth, dan apa juga manusia suka, cinta kepada haiwan-haiwan, binatang-binatang ternakan dan sawah ladang tanaman. Dan Quran kata dzalika mata'ul hayatid dunya, dan itulah kesenangan hidup di dunia. Jadi manusia suka yang tu. Hakikat dunia ni manusia suka yang macam tu, jenis-jenis yang disukai oleh nafsu kita. Tapi Quran kata dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Apa tempat kembali yang baik? Adalah syurga. Itu dimaksudkan dengan husnul ma'ab, iaitulah syurga, tempat kembali yang baik. Tempat kembali kita adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang disebut sebagai perhiasan dunia. Dan dunia ini seperti mana yang disebutkan oleh tuan kitab kita, adalah satu benda yang keji, benda yang dilaknat. Dalam hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi kata, ala inna dunya mal'unatun 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 ma fiha illa zikrullah
wa ma walahu wa alimun au muta'allimun. Tengok Nabi pesan, Nabi kata, ala inna dunya, sesungguhnya dunia itu mal'unah, terlaknat. Mal'unah dalam bahasa Arab mana? Dilaknat. Bahasa Melayu sebut malaun. Malaun tu ambil dari bahasa Arab tu, mal'un, tapi orang Melayu sebut malaun. Malaun betul dia makna dilaknat. Tu makna malaun, ambil daripada bahasa Arab. Mal'un, orang Arab sebut mal'un. Mal'unah makna sesungguhnya dunia ini terlaknat, dilaknat. Wa mal'unun ma fiha, mal'unun ma fiha, dilaknat, kata Nabi SAW, apa sahaja yang ada di dalamnya, yakni di dalam dunia ini, illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Jadi orang yang ingat pada Allah, dia tidak dilaknat, kerana dunia itu sendiri tak ada apa nilai, dilaknat, kecuali orang yang ingat pada Allah. Wa ma walahu, dan juga amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak dilaknat. Sebab itu orang yang baik, makhluk yang baik, kita baca dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya mereka sebaik-baik makhluk. Sehingga disebutkan pendapat oleh ulama bahawa pada ayat ini menunjukkan manusia itu lebih baik daripada malaikat. Di sudut keutamaan dan afdal, kerana Quran sebut innal ladzina amanu. Quran tak sebut malaikat, Quran sebut orang yang beriman, beramal soleh, maka itu adalah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Malaikat pun makhluk, tapi malaikat bukan manusia. Malaikat diciptakan daripada cahaya. Makna manusia itu bila dia beriman, dia beramal soleh, dia akan menjadi makhluk yang paling baik, yang Quran sebut sebagai ulaika hum khairul bariyah, merekalah orang ataupun makhluk yang paling baik. Tuan-tuan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi pertama sekali, illa zikrullah, dunia itu dilaknat kecuali orang yang mengingati Allah, satu. Yang kedua, orang yang apa? Yang melakukan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Nabi SAW, wa alimun, ataupun orang yang alim, ataupun maksud orang yang alim ni orang yang berilmu. Dan yang keempat, muta'allimun, orang yang belajar ilmu. Ni kita yang belajar ilmu masuklah dalam hadis Nabi SAW, muallimun au muta'allimun, alimun au muta'allimun, orang yang berilmu atau orang yang belajar ilmu. Maka ini 4 golongan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Baik, kalau dalam Al-Quran kita baca Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dalam hadis Nabi ni, Nabi kata, istahyu minallahi haqqal haya, malulah kamu kepada Allah, malulah kamu daripada Allah dengan sebenar-benar malu. Malu ni biar kena pada tempat, kena pada tempat. Jangan malu tak kena pada tempat. Biar malu ni, walaupun Nabi kata al-haya'u minal iman, malu itu sebahagian daripada iman. Orang tolak suruh jadi imam, malulah ustaz, malu itu separuh daripada iman, dia kata. Itu malu tak kena pada tempat. Dah hafal Quran banyak-banyak, orang suruh jadi imam, orang suruh baca Yasin, malulah ustaz, saya dah baca hadis Nabi SAW, Nabi kata malu itu sebahagian daripada iman. Dia pekerja malu saya, cerah masa depan dia ni. Jadi biar malu bertempat. Orang suruh benda-benda yang tak perlu malu, kan? Sebab tu kita ingatkan bahawa malu itu biar bertempat. Jadi bila sahabat
mendengar hadis Nabi SAW suruh malu dekat Allah ni dengan sebenar-benar malu. Maksudnya hayaan thabitan laziman sadiqan, betul-betul malu ni, malu yang tetap, yang lazim, yang betul-betul malu, sadiq. Al-Imam Al-Munawi menyebutkan bahawa waqila, dan disebutkan juga ialah ay ittaqullaha haqqa tuqatih, macam ayat kita baca tadi, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ayat ni hadis Nabi, malulah kamu pada Allah dengan sebenar-benar malu. Gitu. Dan kemudian bila Nabi sebut macam tu, sahabat pun tanya, ya Rasulullah, inna nastahi. Wahai Rasulullah, kami ni malulah, alhamdulillah, ada sifat malu tu malu, alhamdulillah. Maksud sahabat kata bila malu ni, mereka tak kata kami ni malu dengan sebenar-benar malu, tapi mereka kata inna nastahi. Mereka tak sebut inna nastahi haqqal haya. Mereka tak sebut wahai Rasulullah, kami ni malu dengan sebenar-benar malu pada Allah, tapi mereka sebut inna nastahi. Wahai Rasulullah, kami ni malu, alhamdulillah. Kenapa mereka sebut? Maka tak sebut lam yaqulu haqqal hayah. Ini disebut di dalam syarah hadis ini. Maka tak sebut bahwasanya kami ni malu dengan sebenar-benar malu, kerana i'tirafan bil ajzi anhu, kerana i'tiraf, maka mengaku dengan kelemahan yang ada pada diri mereka. Maka maksudnya mereka tak boleh nak malu dengan sebenar-benar malu seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Cuma mereka kata alhamdulillah, bolehlah, adalah sifat malu tu wahai Rasulullah. Nabi kata apa? Qala laysa dhaka. Nabi kata bukan begitu. Maksud Nabi tu bukan begitu. Maksud yang kata malu macam mana? Nabi kata walakinnal istihya'u minallahi haqqal haya. Yang dimaksudkan dengan malu daripada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar malu itu ialah antahfadhar ra'sa, iaitulah kamu malu memelihara, bahawa memelihara engkau akan kepala, akan kepala dan barang yang melengkapinya, dan perut dan barang yang meliputinya, dan hendaklah ingat akan mati dan hancurnya. Baik, apa maksud Nabi SAW? Bila Nabi kata tetapi yang dimaksudkan dengan malu daripada Allah dengan sebenar-benar malu, iaitulah menggunakan sifat malu tadi jangan tak kena pada tempat lah, satu. Yang kedua, menggunakannya itu pada selain daripada melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bi alla tasjuda li ghairihi, jangan sujud sembah selain daripada Allah, wala tusalli lirriya, jangan kamu sembahyang kerana riak. Kenapa tak sembahyang? Malu. Tu tak kena tu kan. Kenapa? Malu. Dia tak sembahyang, malu lah ustaz. Tak boleh. Itu tak betul. Itu malu yang tidak bertempat. Wala taqda'u bihi li ghairillah, dan jangan tunduk selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan mengangkat diri menjadi orang yang takabur, biar malu itu bertempat, kena pada tempat dia. Jadi maksud Nabi SAW suruh kita menjaga kepala, menjaga perut dan apa yang sekitarnya. Maksud Nabi SAW dalam syarah hadis ini disebut apa sahaja yang berhubung, berhimpun minal faraji wal rijlain, daripada kemaluan, dua kaki, wal yadain wal qalbi. Apa ada? Pertama, kemaluan, wal rijlain, dua kaki, wal yadain, dua tangan, wal qalbi. Fa inna hadhihi al-a'dha'a muttasilatun bil jawfi wa hifdhuha bi alla tasta'milaha fil ma'asi bal fi mardatillahi ta'ala. Dalam syarah hadis disebut, iaitulah kerana semua anggota yang disebutkan tadi, dua tangan, dua kaki, kemaluan dan juga hati, semuanya anggota-anggota yang disebut sebagai anggota yang berhubung dengan
Allahumma shalli samad, rongga dalaman dan juga sekitarnya. Jadi sekitar dengan kemaluan, dekat dengan tangan, kaki di bawah dan juga hati. Itu anggota-anggota yang sekitar dengannya. Dengan perut tadi, sekeliling perut tadi apa yang dekat? Dekat dengan tangan, kemaluan, hati dan juga kaki. Itu anggota-anggota yang dekat dengan dia tadi. Jadi, dan kita memelihara anggota-anggota tadi, kita tidak menggunakannya di dalam melakukan kemaksiatan pada Allah, bal fi mardatillahi azza wa jal. Bahkan kita menggunakan anggota-anggota tadi ke arah untuk mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Nabi kata, wal tadhkuril mauta wal bila, dan hendaklah engkau ingat akan mati dan hancurnya. Wa man arada al-akhirah taraka zinatad dunya. Siapa yang ingin akhirat, hendaklah dia tinggal hiasan dunia. Maksud di sini ialah ingat mati itu ialah ingat kejadian kamu esok nanti dalam kubur. Yakni tatadzakkar sayrurataka fil qabri 'idhaman bal. Esok nanti bila duduk dalam kubur, kamu akan jadi tulang belulang yang akan hancur bila kita berada di dalam kubur. Baik. Dan siapa yang ingin akhirat, hendaklah dia tinggal perhiasan dunia. Maksudnya, kerana kedua ini, akhirat dan juga perhiasan dunia, dia tidak akan terhimpun dalam bentuk yang sempurna bagi orang-orang yang betul kuat lah. Dia takkan ada kedua ni. Jadi kalau dia nak akhirat dia akan tinggal dunia. Tak boleh ada kedua. Allahumma shalli ala Muhammad, akhirat pun nak, jadi dunia pun nak, dia tak himpun. Jadi maknanya siapa yang nak dunia dan akhirat, dia kena tinggal perhiasan dunia. Satu. Yang kedua, maksud tinggal perhiasan dunia ni jangan dok faham tolak 100% pula dengan dunia, kan? Ada habuan kita juga dunia yang perlu kita gunakannya. Bukan maksud suruh tinggal zuhud, pakai baju tampung-tampung, cari-cari. Kenapa haji pakai macam ni cari-cari ni? Zuhud ustaz, zuhud. Tengok rumah besar, kereta pun besar, mai sembahyang pakai baju cari-cari. Sebab apa? Zuhud. Itu tak kena tempat. Pakai baju elok, kan? Kalau boleh pakai baju elok yang baik, itu yang disuruh oleh agama. Buat apa nak pakai baju tampung-tampung atas alasan zuhud? Az-zahadatu fid dunya laisa bitahrimil halal. Nabi kata zuhud di dunia bukan maksud mengharamkan benda yang halal. Allah Ta'ala harus bagi kita guna halal tu. Kita buat apa? Kita nak haram pula benda halal bagi kita, yang harus bagi kita. Baik, kemudian Allahumma shalli ala Muhammad, maka mengambil perhiasan dunia kerana bersenang lenang dan bersedak-sedak badan dan hati di dunia ini dikeji oleh syarak akan dia sebagaimana telah diterangkan dalam bab dunia dan kejinya. Maksudnya dia ambil guna perhiasan dunia tadi kenapa? Kerana nak senang lenang, bersedak-sedak badan dan juga hati, sedak badan dan hati, sehingga melalaikan dia daripada melakukan ibadah, sehingga melupakan akhirat dia sebagai contoh. Itu yang dilarang dan dikeji. Maka dalam bab ini didatangkan lagi oleh Abu Isa At-Tirmizi akan hadis yang memecutkan atas meninggalkan akan perhiasan dunia itu, lagi dengan katanya diriwayatkan daripada an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istahyu minallahi haqqal haya. Qala qulna ya Rasulullah inna nastahi walhamdulillah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah malu sekalian kamu daripada Allah dengan sebenar-benar malunya. Kata Ibnu Mas'ud, bila kami dengar akan sabda Nabi SAW itu, lalu kami jawab akan dia, kata kami, ya Rasulullah, sesungguhnya kami malu, sebenar-benar malu akan Allah itu. Alhamdulillah, Alhamdulillah, sekalian hamba dikurnia Tuhan malu akan dia. Jadi para sahabat berkata mereka dikurnia, mereka pun malu jugalah. Ada sifat malu untuk Alhamdulillah. Tapi hak Nabi maksudkan tadi seperti mana yang kita syarahkan di dalam hadis Nabi SAW tadi. Kata tuan kita rupanya
Jawab mereka itu, yakni sahabat Nabi SAW, tidak bertentang ia dengan kehendak Nabi. Rupanya jawapan sahabat tadi tak bertentangan dengan Allahumma salli ala Muhammad, dengan kehendak Nabi. Perasaan mereka itu, kehendak Nabi akan mereka itu, biar malu sebagai malu yang maklum cara tabi'i. Maksud malu tu maksud seperti mana kita ada sifat malu, ada perasaan sifat malu tadi, maklum diketahui dengan cara tabi'i. Bila didengar oleh sahabat Nabi SAW, akan jawab mereka itu, bila didengar oleh Nabi, akan jawab mereka itu tidak bertentang dengan maksudnya. Maka Nabi pun bersabda lagi, qala laysa dhaka walakin al-istihya minallahi haqqal haya an tahfadh ar-ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa. Sabdanya, bukannya seperti yang kamu i'tiqad itu, malu sebenar-benar malu daripada Allah itu, tapi malu daripada Allah, sebenar-benar malu itu ialah bahawa engkau pelihara akan kepala, yakni pelihara fikiranmu baik-baik. Itu maksud Nabi SAW, antahfadh ra'sa, kamu jaga dan memelihara kepala ataupun fikiran kamu. Maksud kepala di sini makna fikiran kamu, biar sentiasa ia berfikir dan ingat akan Tuhan pada sekalian yang kamu perbuat. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala ni tahu apa yang kita buat, fikir dengan fikiran kita dengan baik-baik. Bila Quran sebut, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis. Itu dah ayat dah, saja nak test tengok. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Lama tak test ni, lupa dah ayat Quran. Baik. Jadi mereka yang berfikir, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, maka Tuhan kami, engkau tidak ciptakan ini sia-sia. Subhanaka faqina azaban nar, maha suci engkau, selamatkanlah kami daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia kata, yang melihat apa kerja kamu, maka ingat kamu pada masa kamu mengerjakan sesuatu itu, jika sekiranya baik dan diizin Allah, maka perbuat, dan jika ditegah Allah, maka jauhkan. Fikir dulu. Allah Ta'ala bagi akal fikiran kepada kita. Dah tahu dah benda yang nak buat ni ada mudarat, saja cari penyakit, Dah tahulah pokok atau rumput nak tumbang, pergi naik atas juga, kan, nak ambil buah durian. Sampai atas pokok tumbang contoh, kan. Adik saya dulu ingat waktu kecil, naik pokok betik, dia tebang bawah, tebang dulu, dia naik, dia jatuh. Faham tak? Dia tebang bawah, kemudian dia naik. Boleh dah buat itu, kita tebang dulu, kita naik atas, jatuh lah, kan. Fikir. Budak tak fikir lagi macam tu, dia tak fikir lah macam tu. Bila kita dah besar, boleh fikir, kita boleh beza hak mana baik buruk, hak mana yang boleh bawa mudarat dan sebagainya. Dan dipeliharakan barang yang melengkapi kepala itu daripada matanya dan telinganya dan mulutnya dan lidahnya dan penciumnya, sebagaimana memeliharakan fikir jua. Kerana semua anggota tadi semua duduk dekat kepala lah, mata, telinga, semua duduk dekat kepala, kan. Dan dia kata bahawa kamu pelihara akan perut dan barang yang meliputinya daripada faraj dan kaki dan tangan, sebagaimana memelihara kepala daripada mengerjakan apa yang disuruh Allah dan menjauhkan apa yang ditegah. Jadi kalau kata badan, perut kita ni jaga jangan masuk benda-benda yang haram, min aklil haram, daripada makanan yang haram masuk dalam tubuh badan kita. Benda yang haram dalam perut ni, doa tak terima. Doa kita, amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana masuk benda-benda yang haram. Sebab tu jauhkan diri daripada benda-benda ataupun sumber-sumber makanan yang haram. Sabda Nabi SAW lagi, wal tadhkuril mauta wal bila wa man arada al akhirah taraka zinatad dunya.
Dan hendaklah ingat akan mati dan hancur luluh tubuh badan kamu. Perkara berkaitan dengan mengingati mati ini adalah satu perintah daripada agama. Nabi suruh kita mengingati mati. Akthiru min hadhimil lazzat, perbanyakkanlah daripada mengingati perkara yang memutuskan segala kelazatan nikmat dunia. Apa dia? Mati. Bila ingat mati, sebut mati, jadi semua jadi insaf, jadi takut, rasa nak cepat-cepat bertaubat, rasa nak beramal banyak-banyak sebab ingat kepada perkara kematian. Kita sebut dulu bahawa Sayyidina Umar, dia cincin dah ditulis kafa bil mauti wa'idhan ya Umar, cukuplah mati itu sebagai memberi peringatan, pengajaran kepada kamu wahai Umar. Tengok cincin ingat mati, tengok cincin ingat mati. Kita pun tengok cincin ingat tunang dulu, ingat waktu nak menikah, dia ingat yang lain, dia tak ingat mati. Tulis tu, tulis ingat mati tu, tengok je ingat mati. Allah insaf kan, tulis main masjid, tulis baca Quran, insaf sikit. Bila sebab bila ingat kepada perkara kematian. Dan Allahumma salli ala Muhammad, maka jika baik kamu dapat balas baik, dan jika jahat balas jahat. Oleh itu banyak-banyakkan ingatkan mati dan kubur itu supaya boleh berpaling kamu daripada amal yang baik. Jadi bila kita ingat mati, cepat-cepat nak beramal. Ingat kubur, ingat mati, bukan tengok kubur takut mati, bukan takut mati, takut hantu. Orang kita takut hantu, lalu dekat kawasan kubur takut. Allahu Akbar. Saya dulu waktu di Syria, kita ada rumah sahabat-sahabat kita dan rumah saya sendiri. Kita biasa duduk di satu kawasan yang dekat dengan perkuburan, berjiran dengan perkuburan. Balik tengah malam tak rasa apa tu sekalian kan. Bukan kata hebat, dekat sana tu tak rasa apa. Tapi dekat Malaysia ni kita di momok takut benda tu sekalian. Bawa pergi kawasan kubur, takut tu sekalian. Dia kata, sat lagi mayat bangkit. Apa mayat bangkit balik? Apa merepek apa semua ni? Mana ada hantu mayat bangun balik daripada kubur tu? Semua karut semua tu sekalian. Orang bila tengok kubur tu ingat mati, pergi ziarah kubur. Nabi suruh ziarah, fa innaha tudzakkiratul maut. Kerana tengok kubur tadi, kita pergi ziarah, tengok, ingat mati. Esok nanti kita pun akan duduk tempat ni. Suatu hari nanti kita akan duduk di tempat tu. Tengok, ingat kepada kematian itu untuk menyebabkan diri kita insaf dan cepat-cepat untuk kita beramal. Dan siapa berkehendak ia akan akhirat, nescaya ditinggalkannya akan perhiasan dunia. Kan? Dunia ni dah ada dah, rumah pun dah ada, dah pencen dah, semua ada, duit ada, bulan-bulan duk dapat pencen, anak pun bagi lagi, rumah pun besar 2-3 tingkat, kahwin anak ramai, semua dah kahwin mereka dah, tinggal mak ayah duk rumah 2-3 tingkat seorang-seorang, anak semua dah kahwin, sunyi terus kan. Tak turun pergi tanah pun takut, tak padan tua-tua dah takut nak pergi tanah dah, rumah besar sangat. Dan anak-anak dah tak ada siapa dah. Bilik duk tingkat 2, tanah duk bawah. Lupa waktu buat rumah dulu, lupa buat tanah tingkat 2, kena turun bawah. Nak pergi tanah tengah malam, kejut bini. Kiah teman abang pergi tanah tak? Kan peganglah tangan Kiah ni pun bangun dengan rambut panjang macam tu kat limah dia apa semua bangun. Tolong kan. Nak teman lelaki ni sebab lelaki takut. Bilik ayak lupa buat tingkat 2, teman lah. Turun tangga, pijak satu tangga sampai kat bawah, tunggu pula bawa torchlight terus sekalian. Rumah punya besar 2-3 tingkat. Sampai kat bawah baru nak langkah masuk pintu, tutup pintu, kucing jatuh atas syirik, berloncat lari kedua-dua orang naik atas tu sekalian. Punyanya takut tak padan tua-tua, orang suruh takut mati, semua takut. Benda tu buat apa? Lain kali buat rumah kecil-kecil sudah kan, tak payah buat besar-besar. Esok bila tuan dia penat nak naik tangga tu satu hari dah. Ni dengan sakit gaut lagi, dengan sakit lutut. Orang Perlis panggil lutut kan, dia tak panggil lutut. Dia tak panggil sup lutut, dia panggil sup lutut kan. Pulut dia panggil puluit. Tu bahasa Perlis lah kan. Dan kali dua orang ni buat apa rumah besar-besar, lain kali buat rumah kecil pula. Sebab tu saya suka tengok orang yang dah pencen, yang tua-tua ni pergi duduk di pondok pengaji, boleh beramal. Dia kata, ustaz, makcik ni tak mau dah, dunia semua ni semua ada dunia dah, dah ada, rumah dah ada, duit pun dah ada, anak-anak duk bagi apa semua ni, cukup dah.
Anak-anak pun dah kahwin, anak cucu pun semua dah. Cucu cicit saya dia dah tua dah. Nak duduk di pondok dia boleh mengaji, boleh beramal, boleh baca Quran, boleh sembahyang Jumaat. Nak yang tu je. Nak mati macam keadaan macam ni je. Alhamdulillah. Sekalian. Jadi itu suasana yang baik. Maksudnya ada kesedaran tu. Jangan tunggu nak insaf sampai 60 tahun baru nak taubat, baru nak main masjid. Takut tak dan 60 meninggal dulu. Dia kata, ustaz saya nak tunggu 60 tahun baru nak main surau, baru nak mula mengaji, mula nak semua cerita, mula nak taubat umur 60 tahun. Tengok tak dan 60 tahun meninggal dulu tu sekalian. Orang main sembahyang dekat dia. Nampak tak? Jadi jangan tangguh-tangguh untuk buat kebaikan. Jadi dunia ni apa lagi yang kita nak? Semua kita ada. Rumah dah ada, anak-anak apa semua kan. Jadi bila dah sampai usia tua ni, kita beramal lah banyak-banyak. Kan, beramal banyak-banyak. Sebab tu bagus tuan-tuan boleh duduk dalam majlis ilmu, boleh panggil. Bukan saya nak suruh tuan-tuan pergi duduk pondok. Tak ada siapa ambil dengar kuliah pula tak lagi. Siapa tak ada ni mana. Oh, Ustaz Abang suruh pergi duduk pondok semua mengaji. Tu dia cerah surau ni tak ada siapa. Tinggal budak tahfiz. Maksud boleh tuan-tuan boleh main mengaji, boleh baca kitab semua Jumaat. Alhamdulillah lah. Istiqamah yang ni. Nak apa kita duk fikir lah pasal dunia. Ustaz saya ada tanah lagi, ingat nak buat banglo besar satu. Gaji tak mati lah. Nak buat banglo lagi, banglo ada rumah ada pun tak cukup lagi, naik tangga pun tak larat dah haji, nak buat rumah apa lagi. Kan cukup dah. Dunia dia dah slow dah. Tumpu pada amalan kita, bekalan untuk akhirat. Bekal dunia ni dah banyak dah tuan-tuan sekalian. Apa yang kita tak ada atas dunia ni, semua kita ada. Fokus kita adalah akhirat, dan wawasan kita adalah wawasan akhirat, bukan wawasan dunia, bukan wawasan 20-20, tak ada apa. Lepas ada tu sekalian, tak ada apa pun. Tapi wawasan kita adalah wawasan akhirat. Tuan-tuan dan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, kerana perhiasan dunia itu memberi gendala bagi mengadakan bekalan akhirat. Betapa tidak, kerana orang yang ada banyak harta dan ada anak isteri itu, maka harta itu satu macam masyghulnya. Maksud dia akan jadi sibuk. Ada anak dulu atau bujang, ikut suka nak beli rumah ke berapa pun. Anak tak ada, isteri pun tak ada. 2-3 pagi kawan telefon, jom makan malam. Tengah malam pukul 3 pagi makan lagi. Balik pula sebelum subuh, lena. Subuh tak bangun, bangkit mayang duha tu. Itu dia tuan-tuan sekalian. Jadi maknanya apa? Tak ada komitmen, tak sibuk. Tapi bila dah ada anak, tak boleh buat macam zaman bujang dulu. Ada anak, ada isteri, ada keluarga, kan dia akan sibuk. Dan anak isteri itu lain macam pula masyghulnya. Sibuk lain macam lah. Bila dah ada anak kecil pula lagi macam-macam tu sekalian. Nak kena sibuk, nak jaga anak. Nanti bila anak dah besar sikit, nak kena hantar pergi sekolah. Hak kecil nak kena hantar siapa nak masuk. Jadi sibuk, kita akan sibuk benda-benda macam tu. Maka kedua-duanya itu memberi bimbang daripada mencapai lain daripada berhadap kepada keduanya juga. Oleh itu, tidak ada yang lebih senang bagi orang yang mau membanyakkan bekal akhirat itu mengambil harta kadar menolong ibadatnya. Kira-kira tiada nama berluah-luah dengan macam nikmat dunia. Ambil sekadar sudahlah. Kan? Kalau kita nak perbesar rumah pun patut-patut badan sudahlah. Esok hari tua ni duduk 2 orang aja. Kan besar sangat pun nak buat apa? Kita pun tengok rumah satu, ya Allah besar. Ada berapa bilik? Tak banyak, ada 20 bilik. 20 bilik kita tengok tu dia 20 bilik kan. Anak bukan ramai pun kan. Anak tak ramai. Kalau kata ramai esok dah kahwin semua, sunyi rumah. Kita pula jadi suci. Kita pula jadi takut ketuk pintu sini, dengar pintu sana bunyi. Oi, kacau. Hoi tuan-tuan, jangan buat cerita Piram ni, buka pintu ni keluar pintu lain. Kacau tuan-tuan. Dia jadi rosak. 20 bilik pening dia. Buat apa besar-besar tu sekalian? Ala kadar sudah. Jangan lebih-lebih. Ulama tak suka kita lebih-lebih. Bukan kata nak tolak dunia tu, tapi ambil hak cukup badan kita lah. Dan mengambil anak isteri kadar yang menolong bagi ibadat. Ibadat jua. Sabda Nabi SAW, "Faman fa'ala dhalik faqad istahya minallahi haqqal haya." Maka sesiapa membuat ia yang demikian itu, yakni memperbuat seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW di atas tadi, maka sebenarnya ialah malu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar malu. Itulah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dengan istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kamu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar malu. Jika tidak memperbuat seperti yang dipesan
oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas itu, maka tidaklah bernama malu akan Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar malu. Jadi insya-Allah sekadar itu saja tajuk yang sempat kita bicarakan pada malam ini, yang mudah-mudahan memberikan sedikit peringatan, pengajaran, penambahan ilmu untuk kita bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita semua dan memasukkan kita ke dalam syurga-Nya nanti insya-Allah taala. Tajuk akan datang kita akan tengok pada bab yang ke-18 yang akan membicarakan berkaitan dengan babu majaa man dana nafsahu, bab yang telah datang ia pada menyatakan orang yang mengira dirinya sebelum mati. Ini kita sebut sebagai al-kayyisu man dana nafsahu, orang yang cerdik. Orang yang cerdik, orang yang berakal, orang yang pandai adalah orang yang hampir dirinya dengan kematian dan dia beramal dengan untuk selepas daripada mati. Ini kita akan tengok, kita akan bincang siapakah yang dimaksudkan dengan orang yang al-kayyisu, orang yang cerdik, orang yang bijak, dan juga orang yang wal-ajiz, orang yang lemah, orang yang lemah ataupun orang yang tidak cerdik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita, mengampunkan dosa-dosa kita semua insya-Allah. Wallahu taala alam. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf salah silap kasar bahasa, segala kelebihan dan kekurangan daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.